Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah, syukur kepada Allah pagi ini kita dapat meneruskan tadabbur ringkas surah-surah pendek, surah-surah lazim, yang mana kita telah pun selesai tadabbur surah Al-Qadar. InsyaAllah pagi ini kita akan masuk surah yang berikutnya, iaitu suratul Asr. Surah yang bertajukkan tentang masa. Kita bacakan ayat ini terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Kita terus kepada pengenalan bagi surah Al-Asr. Okay, surah Al-Asr ini adalah surah yang terletak pada susunan surah yang ke-103 di dalam susunan surah-surah Al-Quranul Karim. Surah Al-Asr ini dia berada selepas surah At-Takatsur, dan selepas daripada suratul Asri kita akan menemukan surah Al-Humazah. Ini bermakna suratul Asri berada pada pertengahan di antara surah At-Takatsur dengan surah Al-Humazah. Dari sudut sejarah penurunan suratul Asri, adalah surah yang ke-13 diturunkan oleh Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kategori suratul Asri adalah surah Makkiyah. Kalau surah Makkiyah iaitu surah yang Allah turunkan sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinatul Al-Munawwarah. Okey, kita kena ingat pentakrifan Makkiyah bukan merujuk kepada tempat diturunkan. Kerana ada ayat Quran yang dia tidak turun di Mekah dan dia tidak turun di Madinah, tetapi tetap dipanggil Makkiyah ataupun Madaniyah. Ayatnya 3 saja. Kedudukan ayat ini dalam juzuk Al-Quran, juzuk yang ke-30, jumlah muka suratnya hanya 1. Kalau nak cari ayat ini berada pada halaman 601. Okay. Kenapa surah ini dinamakan Wal Asr? Surah ini, kata Dr. Wahbah Az-Zuhaili rahimahullah, ketika mana mengulas tentang nama-nama bagi surah-surah Al-Quran, beliau mengatakan Allah bersumpah dengan masa yang masa itu berada pada permulaan ayat, iaitu pada ayat yang pertama. Kenapa Allah bersumpah dengan demi masa? Kerana masa ini mengandungi pelbagai keajaiban. Keajaiban apa? Masa ini dia merangkumi kehidupan manusia. Jadi nama surah itu diambil pada ayat yang pertama lah. Ada perkataan Wal Asr. Ada
ulama lain pula mengulas perkataan asr adalah juga merujuk kepada waktu asar. Sebab itu boleh diterjemahkan wal asri, demi masa ataupun demi waktu asar. InsyaAllah nanti ketika mana kita bahas ayat yang pertama, kita akan melihat justifikasi kenapa ada terjemah dia demi masa, kenapa ada terjemah spesifik demi waktu asar. Okay. Yang paling penting, apakah maksud tujuan Allah menurunkan suratul asr? Tujuan Allah turunkan suratul asr adalah Allah nak mengingatkan manusia supaya menggunakan semaksimum mungkin umur yang masih lagi berbaki. Sebab apabila disebut waktu asar tu waktu yang dah nak habis dah. Kita tahu fajar, naik duha, naik zuhur, naik asar. Jadi asar tu waktu yang macam tinggal sikit lagi siangnya, contoh. Jadi para ulama kata tujuan suratul asr adalah Allah nak menjelaskan bagaimana nak gunakan umur yang masih berbaki. Gunakanlah untuk beriman, gunakanlah untuk buat amal salih. Nanti kita akan kupas beriman tu bagaimana, amal salih tu bagaimana. Dalam kitab yang lain seperti mana yang diambil dalam kitab Ma'alimus Suwar, mengatakan suratul asr adalah surah yang Allah nak menjelaskan sebab manusia terselamat daripada kerugian. Sebab suratul asri Allah ada menyebut tentang manusia yang rugi. Kenapa dia rugi? Bagaimana nak selamat daripada dia tidak kerugian? Akan dikupas dalam suratul asr. Jadi tema mihwar bagi suratul asr ini, temanya adalah Allah nak menjelaskan kejayaan yang hakiki itu apa, kerugian yang hakiki itu apa. Nak tahu siapa manusia yang berjaya? Ada dalam suratul asr. Nak tahu apa kerugian yang sebenar-benarnya? Ada dalam suratul asr. Okay, ciri-ciri suratul asr ini sebelum kita jelaskan tentang keterangan ayat. Suratul asr ini merupakan surah yang terakhir di dalam Al-Quran yang dimulakan dengan sumpah. Maksud dia, dalam Quran ada banyak surah yang Allah mulakan dengan bersumpah. Tapi surah terakhir yang Allah mulakan dengan Allah bersumpah adalah suratul asr. Nak tahu huruf sumpah? Adanya huruf waw. Lepas sumpah dia balik di bawah wal asri. Nanti kita akan kupas tentang sumpah. Suratul asr ini adalah surah yang 3 ayat yang mengandungi 10 waw. 10 waw tu apa? Huruf waw lah. Wal asri, waw pertama. Amanu, waw kedua. Wa amilu, waw ada 10. Baik, suratul asri di antara surah terpendek di dalam Al-Quranul Karim. Okey, dari sudut kelebihan dia, kenapa saya tak sebutkan kelebihan? Kerana tidak ada mana-mana kenyataan dari hadis Nabi yang sahih tentang kalau baca surah ini dapat pahala berapa. Tapi secara umum ada kelebihan membaca Al-Quranul Karim. Tapi kelebihan yang biasa kalau baca suratul asr ini, makmum sayang. Makmum sayang ke imam tu lah. Sebab ayat dia pendek. Itu kelebihan suratul asr. Tapi Al-Imam Syafi'i, sebenarnya Imam Syafi'i ada satu kenyataan dia. Dia kata suratul asr ini walaupun 3 ayat sebenarnya cukup untuk manusia berpegang merujuk kepada 3 ayat ni. Sebab dia cerita tentang kejayaan. Kenapa kita pilih suratul asri selepas bincang suratul qadar? Antara sebabnya adalah kita nak sebut tentang masa lah. Sedar tak sedar kita dah masuk 23 Ramadan. Sedar tak sedar nanti Ramadan akan
pergi meninggalkan kita. Sebenarnya Nabi SAW pernah sebut semasa Nabi hidup dulu, macam mana masa ni akhir zaman. Maknanya Nabi kata akhir zaman ini masa dia ada 5 ciri. 5 ciri itu Nabi terangkan. Sabda Nabi SAW, la yataqarrabu la taqumus sa'ah. Nabi kata hari kiamat tidak akan terjadi. Maknanya Nabi nak beritahu tanda kiamat tu berlaku bagaimana. Nabi kata hari kiamat tu tidak akan terjadi hatta yataqarabaz zamanu, sehinggalah berlakunya peredaran waktu yang terlalu cepat. Cepat waktu tu berjalan. Maknanya Nabi kata selagi waktu tu tak berjalan dengan laju, kiamat tak akan berlaku. Tapi kalau waktu tu berjalan dengan laju, maka itu tanda kiamat. Lepas tu Nabi terangkan laju tu macam mana. Nabi kata fatakunu sanatu kasyahri, setahun bagaikan 1 bulan. Kita rasa setahun tu berjalan, macam sekejap je. Sebulan je kita rasa setahun tu. 12 bulan kita rasa macam 1 bulan je kita lalu. Lepas tu Nabi menerangkan, Nabi kata wa yakunu syahru kal jum'ah, sebulan itu bagaikan 1 minggu. Betul tak? 30 hari nak lalu Ramadan ni, kita rasa macam, mungkin rasa macam 1 minggu saja. Lepas tu Nabi terangkan lagi dalam hadis, Nabi kata wa takunal jum'atu kal yaumi, seminggu kamu akan lalui macam 1 hari. Wa yakunal Nabi sebut wa yakunal yaumu kal sa'ah. Nabi kata 1 hari itu 24 jam, kamu akan lalu macam 1 jam saja. Dan Nabi kata 1 jam yang kamu lalu, ia bagaikan sekelip mata. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Adakah kita telah merasa waktu ini? Tetap kita lalu rasa macam sekejap je, dah 23 Ramadan dah. Persoalannya adalah kenapa waktu ni berjalan dengan laju? Ada para ulama hadis kata hadis tadi tu memang secara hakiki masa tu akan berjalan macam Nabi sebut tu, laju. Ada pendapat kedua kata, para ulama kata sebenarnya masa tu sama je macam zaman Nabi juga, 24 jam tu, setahun tu. Tetapi masa itu sebenarnya Allah tarik berkat dia. Maksud dia apa? Maksudnya Allah hilangkan keberkatan masa. Maksudnya Allah tarik berkat masa pada kita. Faham tak? Sepatutnya Allah bagi kita 1 bulan, kita rasa macam seminggu, seolah-olah macam Allah tarik kita 3 minggu tu. Maknanya Allah menghilangkan berkat 3 minggu tu, seolah-olah kita hanya sempat guna 1 minggu. Faham tak? Sedangkan dia 30 hari. Jadi kita kena tengok 1 bulan ni macam mana kita lalui dia. Okey. Pendapat yang kata hilangnya berkat masa ni adalah pendapat Al-Qadhi bin Iyad, Al-Imam Nawawi dan Al-Hafiz Ibn Hajar. Contoh, kata Imam Nawawi, masa berlalu dengan cepat ni maknanya tiada keberkatan pada masa. Apa maksud tak ada berkat pada masa? Faedah yang seseorang patut dapat dalam sehari, dia dapat manfaat 1 jam. Contohnya macam bulan Ramadan lah. Sepatutnya Allah bagi kita 30 hari untuk kita buat amal, tapi tak apa kita buat dah. Kita hanya boleh sempat seminggu je. Contoh, orang lain dia boleh manfaat 30 hari, kita boleh manfaat 10 hari saja. Kenapa ni? Jadi kita kena muhasabah. Mungkin orang itu Allah bagi berkat pada masa dia,
mungkin pada kita Allah tarik berkat tu. Yang ni kita bimbang. Jadi sama juga Al-Hafidh Ibn Hajar Asqalani pun sebut macam tu. Dia kata hilangnya berkat daripada segala bentuk termasuk masa. Ini merupakan di antara tanda hari kiamat telah pun hampir. Bayangkan umur dah pendek. Umur kita dah masuk pertengahan, mungkin dah hujung. Tapi waktu yang kita Allah bagi ni pula, kita rasa macam sekejap sangat. So macam mana nak buat dia? Macam mana kita nak dapatkan masa yang telah pergi ni, nak tarik dia balik tu? Nak patah balik waktu dah tak boleh. Cari macam mana? Baik. Para ulama telah menggariskan ada 6 cara macam mana kita nak dapat berkat waktu ni. Cara yang pertama, gunakan masa yang Allah masih bagi ni dengan sebaik-baiknya. Itu nombor 1. Saya akan kupas satu persatu. Cara yang kedua, kalau buat apa pun pekerjaan dalam hidup, niat kerana Allah. Sebab ada orang, dia buat aktiviti yang harian dia tak niat kerana Allah. Dia tak niat tidur kerana Allah, dia tak niat mandi kerana Allah, dia tak niat makan kerana Allah. Sebab kalau kita kira waktu 24 jam, berapa jam tidur? Cuba kira. 6 jam dah habislah tidur, contoh. Tapi kalau tidur tak niat kerana Allah, nak dapat tenaga, nak rehat badan, tak dapat pahala. Dia jadi rutin bekerja tiap hari 8 jam. Tapi kalau sekadar itu rutin, tak ada niat kerja untuk kerana Allah, dia tak dapat pahala. Jadi waktu hidup ni banyak dihabiskan di tempat kerja, betul tak? Umur kita ni. Tapi sayanglah kalau keluar kerja tak ada niat kerana Allah. Betul, para ulama kata solusi dia masa yang singkat ni, sebab kita bukan setiap waktu kita salat, bukan setiap waktu kita berada dalam masjid. Kita makan dah berapa jam, sembang berapa jam, mandi dah berapa lama. Cuba kira bahagi. Tidur, semayang, solat, baca Quran berapa lama. Jadi para ulama kata niat semua itu kerana Allah. Okey, nombor 3. Buat amal yang amal itu pahalanya banyak. Faham tak? Buat satu amal yang paling banyak. InsyaAllah nanti kita akan kongsikan amal-amal yang sedikit tapi pahala besar, InsyaAllah. Okey, cara yang keempat, para ulama menyebutkan mana-mana waktu yang Allah bagi waktu itu ganjaran pahala dia berlipat ganda, maka gunakan waktu itu semaksimum yang mungkin. Itu cara keempat. Cara yang kelima, buat amal yang boleh Allah panjangkan umur. Nanti saya akan sebutkan. Dan cara yang keenam, kena selalu doa pada Allah supaya apa amal kita buat ni Allah terima. Bayangkan dalam waktu singkat Allah tarik pula berkat masa tu. Kemudian pula amal yang buat Allah tolak. So macam mana nak buat? Faham tak maksudnya? Dalam amal tu sikit, waktu tu Allah hilangkan berkat, umur dah singkat, amal yang kita buat Allah tolak puasanya, Allah tolak solat malamnya, Allah tolak pahala baca Qurannya. Ada, nanti kita akan sebut dalil-dalilnya. So kita masuk contoh yang pertama. Gunakan cara pertama, gunakan masa semaksimum yang mungkin, seperti kita memerah jus. Minta maaf ya, mungkin makruh cerita bab makan ni bab minum ni. Okey, tapi tak kot, sebab dah 23 Ramadan ni macam steady je. Kalau dulu mungkin hari pertama mungkin kan 23 Ramadan ni dah. Okey. Kenapa kita kata guna waktu seperti memerah jus? Kalau kita buat fresh orange ke kan, jus kan, jus. Okey. Kenapa disebut macam tu? Sebab tengok ya, perkataan asar diambil daripada kalimah asara. Asara maksud apa?
menekankan sesuatu sehingga apa yang terdapat pada bahagian dalam dia akan keluar. Faham tak? Contohnya kita tekan dalam-dalam tu supaya dia keluar, yang pada dalam tu keluar. Umpama kita perah jus, apa betul tak? Kita akan perah limau tu sampai, kalau boleh sampai habis. Tu yang guna-guna mesin tu. Apa kaitan dengan masa? Itulah dikaitkan dengan masa. Pada asalnya perkataan asar adalah seperti memerah jus. Maknanya Tuhan nak cakap apa? Gunakan masa dengan semaksimum. Umpama perah tu, perah kita, kalau perah tu orang akan perah sampai habis lah, sampai macam tebu lah, tebu. Boleh ke cerita pasal air tebu? Tengok orang buat tebu kan, lagi dia boleh gelek tu, dia akan gelek sampai air tu habis. Macam itulah sepatutnya masa. Itulah asar. Kita faham tak? Maksudnya kita guna waktu ni sampai tak tinggal 1 saat lah. Macam tu. Okey. Sebab itu ada para ulama mengatakan, seperti Syahid bin Jubair kata, setiap hari yang kita lalu dalam hidup orang beriman ini umpama seperti harta rampasan perang. Nak dapat bukan senang. InsyaAllah esok kita akan baca ayat pertama dan saya akan kongsikan 6 cara tadi tu, macam mana kita nak dapat keberkatan waktu, nak dapat balik ni umur yang terlepas ni. Macam mana kita nak dapatkan amal-amal yang telah tertinggal. InsyaAllah kita sambung esok lah, sebab dah 21 minit. InsyaAllah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.